berkaitan dengan sekolah rendah. Untuk murid sekolah rendah, murid prasekolah, murid tahun 1 dan murid tahun 2 di seluruh negara akan hadir ke sekolah bermula pada 1 Mac 2021. Murid-murid lain, murid tahun 3, 4, 5 dan 6 akan mula hadir ke sekolah pada 8 Mac 2021. Jadi alhamdulillah, selepas pengumuman itu dibuat, maka kita akan bersekolah pada 8 Mac 2021, InsyaAllah. Jadi untuk para pelajar, saya mohon supaya hadir ke sekolah secara ber-SOP dan bersemuka dengan guru. Kerana belajar secara bersemuka ni kesannya lebih baik daripada belajar secara online. Bukan nak kata belajar online tu tak bagi kesan yang baik, cumanya bersemuka ni lebih baik. Okey, InsyaAllah kita akan jumpa 8 Mac nanti. Jadi sama-sama kita tengok pelajaran untuk minggu ni di sebelah sini. Okey, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi kita akan belajar pada minggu ini berkenaan dengan tajuk yang kedua, unit yang kedua, iaitu pada muka surat 15 dalam buku teks. Tajuknya solat ketika uzur dan solat dalam kenderaan. Okey, sebab solat ni yang mana wajib kita lakukan. Solat fardu yang 5 waktu wajib kita lakukan walau dalam apa sekali keadaan. Walaupun kita dalam kenderaan, walaupun kita dalam keadaan uzur, wajib untuk kita menunaikan solat dengan cara yang tersebutlah. Jadi ada cara-caranya. Jadi kita akan tengok pada tajuk ini cara menunaikan solat ketika uzur. Macam mana cara dia? Jadi sama-sama kita tengok. Jadi kita akan tengok tajuk solat ketika uzur. Baik, ibadah solat adalah ibadah yang wajib dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihi hamba yang mengingatinya dengan cara bersolat walau dalam apa keadaan pun. Oleh itu, Allah mewajibkan hambanya menunaikan solat walaupun dalam keadaan sakit. Tengoklah sakit yang macam mana, kita akan tengok. Okey, cara mengerjakan solat ketika uzur. Islam tidak pernah memberatkan umatnya. Agama Islam tu memanglah satu agama yang tidak membebankan dan tidak memberatkan umatnya. Tapi kita sebagai umat Islam jangan ambil terlalu mudah segala benda yang telah ditetapkan syariat. Jangan ambil terlalu mudah. Nampak? Kena tegas dalam isu solat ni. Okey, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hambanya menunaikan solat ketika dalam keadaan sakit mengikut kemampuan si pesakit dengan cara, ada 5 cara. Yang pertama, duduk. Yang kedua, baring mengiring. Yang ketiga, baring melentang. Yang keempat, menggunakan isyarat mata. Yang kelima, menggunakan isyarat hati. Jadi ada 5 cara. Yang mana kalau kita sendiri yang sakit, kena tahu macam mana nak tunaikan solat ketika uzur ni. Ikut keadaan sakit kita macam mana. Okey, kalau sakit kaki, tak mampu berdiri, maka boleh sembahyang ketika untuk duduk Sebagai contoh, tidak mampu untuk duduk, mana tahu dia ada sakit lain, sakit pinggang baru lepas operation ke, maka boleh tunaikan solat dengan cara baring mengiring dan baring melentang. Menerap tak boleh sebab menerap ni bukannya satu keadaan solat. Dia hanya baring mengiring dan baring melentang sahaja. Nanti kita akan tengok sebab apa menerap tak boleh. Nombor 4, menggunakan isyarat mata. Isyarat mata maksudnya kita menggunakan isyarat mata bukan hanya kelip. Maksudnya mata tu akan tunduk ke bawah, akan naik ke atas. Maksudnya pandangan kita. Yang kelima, menggunakan isyarat hati. Isyarat hati ni gerak hati kita. Ini yang guna isyarat hati ni
hanya untuk orang yang sakit, yang tak boleh bangun, tak boleh bercakap. Maksudnya dia menggunakan isyarat hati sahaja. Boleh rujuk pada muka surat 17 buku teks. Okey, penerangan selepas ini sila lihat buku dan lihat penerangan. Sambil dengar, sambil tengoklah buku tu supaya lebih faham. Sekarang ni kita tengok dulu cara solat duduk macam mana. Okey, boleh rujuk muka surat 17. Kita akan lihat yang pertama, mesti menghadap kiblat. Kamu duduk macam duduk antara dua sujud. Kalau ikut gambar rajah tu, dia duduk antara dua sujud. Nombor 2, keterangan dia, duduk seperti duduk antara dua sujud. Bacaan niat dan takbiratul ihram. Maksudnya kita duduk tu, kita baca niat dan kita angkat takbir macam biasa, macam solat berdiri. Yang ketiga, ketika rukuk, tunduk kepala bertentangan dengan tempat sujud. Maksudnya ikut gambar tu, nombor 3 tu tundukkan sedikit kepala. Jangan tunduk habis. Okey, sebab nak buat isyarat yang bahawa kita tengah rukuk. Yang keempat, iktidal, mengangkat kepala dan tangan serta lurus ke bawah. Macam mana kita sembahyang berdiri, macam tu kita sembahyang duduk. Okey, dia punya posisi tangan tu. Doa kunut jika solat subuh. Maksudnya sembahyang duduk pun kena baca doa kunut ketika solat subuh. Okey. Nombor 5, sujud seperti biasa. Jika tidak mampu, tunduk kepala dan badan melebihi rukuk. Syarat kena lebih sikit. Contoh kalau rukuk tu, kalau rukuk jangan tunduk lebih-lebih. Maksudnya buat isyarat tunduk sikit je. Macam itu dah cukup. Tapi kalau sujud, lebihkan sedikit. Maksudnya ke bawah lagi. Okey. Nombor 6, duduk di antara dua sujud dengan tayat akhir seperti solat biasa. Sekarang ni maksudnya solat duduk ni yang memberi perbezaannya kamu yang kena tahu, bezakan antara rukuk dan sujud. Andai kata kepada orang yang sakit yang tak mampu untuk sujud seperti biasa, tetapi andai kata orang tu mampu sujud seperti biasa, makanya dia boleh sujud macam biasa je lah. Tak perlu dia nak tunduk sikit-sikit tu. Okey, praktikal kita akan buat nanti bila buka sekolah, insya-Allah. Untuk kali ni kita belajar satu cara dulu. Okey, kelas akan datang minggu hadapan kita akan sambung lagi 4 cara, insya-Allah. Okey. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Semoga kita semua dalam keadaan yang terbaik untuk masuk ke sekolah. Okey. Dan pesanan ustaz pada anak-anak murid ustaz, jagalah solat dan solatlah walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Kerana terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, bererti dia telah menegakkan agamanya. Kemudian siapa yang meninggalkannya, bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Okey. Kemudian solat juga, kalau kamu nak tahu, perkara pertama yang akan disoal oleh malaikat, akan dihisap ketika kita wafat. Bila kita dah wafat, benda pertama sekali yang malaikat akan lihat, akan cek, iaitu tentang solat. Jadi peliharalah solat, jagalah solat. InsyaAllah kita semua akan menjadi orang yang baik. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah kita akan jumpa 8 Mac nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.